mungkin tak ada kaitan dengan pilihan raya, tapi dia ada kaitan dengan wasail dan maqasid yang saya sebutkan sekali tadi. Apa hukum, apa pandangan Islam tentang mogok lapar? Dia mogok lapar untuk mendapatkan diri zalimi atau untuk mendapatkan hak dia, maqasid dia, tetapi dalam wasilah dia buat sesuatu yang mudarat yang sebenarnya diri dia, ataupun dalam bentuk yang lebih ekstrim lagi, macam di Indonesia dia membakar diri dia. Dia tak puas hati dengan kerajaan atas dia kes yang berlaku Wang Zizi nama dia dan meninggal dunia dulu. Jadi macam mana orang Islam tentang mogok lapar dan mogok lapar diri untuk mencapai maqasid yang tertentu? Sekian. Baik, soalan seterusnya. Soalan? Okey, silakan. Senyorita, senior saya. Assalamualaikum Ustaz. Saya tanya berkenaan masa tentang sekarang ni kita banyak dengar daripada perundang yang tidak asasi diperjuangkan tidak ada penguasaan undang-undang moral atas rakyat. Maknanya rakyat tidak boleh dipaksa untuk mengikut sesuatu pegangan ataupun satu etika moral lah. Dan kesan saya di Mesir pun ada betul laporan tu, mana parti Ikhwan Muslimin sendiri pun pernah keluarkan tindakan untuk paksakan moral kepada rakyat. Baik, ada soalan lain? Kalau boleh soalan yang mendasar kepada kursi masjid, silakan. Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fadlan. Saya nak bertanya pandangan Ustaz berkenaan tentang di kalangan parti-parti politik kita di Indonesia ini. Salah satunya di antara ideologi sosialis, iaitu PSN. Jadi saya melihat gerakan ini makin berkembang, usul pemikiran dia, dan kita lihat walaupun isu dalam Facebook ni tengok macam ada daripada Sungai Siput dia menggunakan AP dia 40,000 untuk nak buat jambatan ni, ada dia. Jadi kita melihat gerakan Islam apa interaksi dengan kalangan ideologi sosialis, dan kita melihat pandangan seperti yang lain itu seperti dia tidak telur dan tidak sama dengan Islam. Jadi apa pandangan Ustaz tentang sosialis? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Muslimat. Muslimat, tak tanya soalan. Boleh saya jadi Perdana Menteri Ustaz? Kalau saya jadi Perdana Menteri, Ustaz jadi timbalan, boleh tak? Ya. Saya ada soalan tu Ustaz. Saya cakap tentang realiti politik kita di Malaysia. Realiti kita kat Malaysia ni sama ada satu-satu tempat, soalan parlimen ataupun DUN. Jangan jadi keadaan ini. Keadaan pertama, UMNO letak calon Melayu, PAL letak, ataupun PKN letak calon Melayu. Ya. Baik, pemilihan macam mana? Habis sosial pula, DN letak calon non-Muslim, kemudian PKN Pakatan Rakyat letak satu calon non-Muslim. Itu biasalah. Ada satu keadaan yang mungkin luar biasa berlaku dalam lain, mungkin belum berlaku lagi. Di kerusi yang dua-dua non-Muslim tadi, tiba-tiba letak satu calon, contohnya Isma, contoh kan? Contoh. Jadi kita tentang realiti yang akan berlaku. Okay, so apakah pandangan Ustaz terhadap ketiga-tiga keadaan itu? Ada soalan lain? Saya nak soalan macam saya yang pergi pada realiti yang berlaku lagi. Sila, fadal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya segan dengan soalan ni. Nama saudara? Umar Muflan Muhammad. Muslim lah soalan ni, tapi kemudian juga pertanyaan tak kira malam. Memang tak tahu lagi. Apa agenda Ustaz sebagai idea dengan jualan kes dan juga kritikan terhadap Morsi? Masa naik pula kemudian ada rusuhan yang berlaku tu, Ustaz seolah memihak pada orang yang menyusun. Jualan kes dan juga festival. Apa skandal Ustaz dengan jualan kes? Baik. Kalau skandal tu kita bincang orang lain. Baik, soalan akhir. Jadi sampai 1:45. Last.
Last untuk muslimin, semua cepat. Soalan saya sama Rizal bin Anwar. Soalan saya kita Sultan kepada Ustaz dalam sudut hukum ataupun maksudnya letakkan hukum isbah pada Sultan ataupun letakkan badan mual pada Sultan supaya dia juga tak kebal daripada apa-apa. Tak kira Sultan ataupun semacam Sultan lah. Bagaimana Ustaz hukum ataupun nas yang patut kita beri? Baik, terima kasih. Itu Pak Sultan soal wajib kita tanya polis. Banyak Ustaz Rizal lah. Okey, Muslimat. Soalan Muslimat. Betul tak tanya ni? Betul lah wala Muslimat. Yang betul dengan saya wala. Baik, saya nak buang masa lagi sebab kita langsung kita saya silakan soalan lagi untuk jawab. Okey, dalam Mutasib dia ada satu tajuk yang namanya wasail kita bincangkan. Karena dia tulis dalam tu dia wasail ni pula dia melibatkan masalah dan mafsadah. Kok mana pun tu yang kena tulis lah. Dia tulis sikit. Pada. Okey, sini. Maslahah. Dia maslahah tak bukan muslihat. Mafsadah. Satu lagi mafsadah. Ini maslahah. Ini wasail. Ini maqasid. Okay, faham? Ada beberapa keadaan wasailnya adalah maslahah, implikasinya adalah mafsadah. Dalam beberapa keadaan ada wasailnya adalah mafsadah, tapi keputusan adalah maslahah. Okay, yang ni dia panggil saddu az-zara'i. Yang ni dia panggil fathu az-zara'i. Ini dia senang ni. Ana ni dia sini fathu az-zara'i. Okey. Apa hukum jual anggur? Harus disebut kan? Jadi bila hukum harus, dia masalah lah. Sebab benda yang harus mestilah masalah lebih banyak daripada mafsadah, betul tak? Jadi harus. Tapi boleh capai kepada maqasid yang mafsadah, iaitu pembuat arak. Buat arak mafsadah, buat araknya mafsadah kan? Jadi apa hukum jual arak yang harus ini kepada pembuat arak mafsadah? Jadi hukumnya adalah sad zara'i untuk itu haram, maka hukumnya adalah haram. Amin. Sad zara'i. Ini satu lagi yang. Apa hukum tengok awet? Baik. Orang tengok awet dia tak? Takut dia buat kan? Ini kita kan buat tengok awet. Silakan. Okey, apa tengok awet? Apa hukum tengok negara nanti kan? Apa pun tengok awet. Nabi SAW dia pernah pesan kepada Ali, la tatbi'i nasratan nadarah fa inna laka al-ula wa laysa laka al-akhirah. Kata Nabi SAW, jangan kamu ikuti penglihatan yang pertama dengan yang kedua. Yang pertama tu hak kamu, yang kedua tu hak kamu. Nabi tengok sekali paling tak jangan. Kalau tengok sekali tu sat. Sudah betul Okey. Jadi kita je bila tak boleh masalah tak? Masalah. Bila larang confirm masalah. Tapi ada masalah yang kita nak capai tengok. Apa dia? Belajar, berniaga, kahwin. Boleh tak tengok? Boleh tengok Boleh tengok. Nama dia tunang. Betul Seorang muslimin dia jumpa pada bersuap nak kahwin. Dia pergi tengok. Jadi dia oh main jadi boleh kan? Sebab nanti dia pergi terkejut, buka porda ada misal. Aku sangkakan perempuannya jantan, akan jadi masalah. Betul tak? Problem. Sebab Nabi kata tengok, jangan tak tengok. Sebab itu akan menjadikan tu'addimu qalbuk, menjadikan hati kamu akan tenang dengan ini. Nabi Muhammad SAW sebut di dalam hadis. Maknanya asal tengok tak boleh, tapi untuk capai maslahah yang lebih besar, maka yang tak boleh itu dibenarkan dia tengok. Sebab maslahah yang lebih besar. Okey, inilah isu mogok lapar. Mogok lapar ni mafsadah, kerosakan begini-gini kan. Tapi nak capai masalah lagi besar, iaitu kalau dia mati pun orang itu akan selamat. Faham? Dan inilah asas boleh al-istishhadiyah. Dan kalau boleh fatwa kalau tak bohong, mati, orang lain semua mati, orang Islam dapat kat mana? Nampak?
Teori Fathu Az-Zawahir. Boleh insyaAllah. Buku nak bawa. Jawapan bagi buku nak bawa. Okey. Okey. Jadi, hak asasi, hak rakyat dalam bab kepercayaan kita boleh kacau kan. La ikraha fid din. Apa orang bawah kanan banyak tulisan-tulisan yang kata ayat ini bukan untuk orang Islam je, bukan orang Islam je, untuk orang Islam sama. Nak cakap ayat tu. La ikraha fid din ni untuk orang Islam dan orang bukan Islam. Sebab ayat ni umum. La ikraha fid din, tidak ada paksaan di dalam agama. Kalau orang itu tak masuk lagi Islam, dia akan kata tidak ada paksaan untuk masuk Islam. Dan kalau kita dalam Islam tu pula, kita kena kualitikan Islam itu. Faham? Sebab kalau Islam kau dalam keadaan kau keterpaksaan, itu tak ada kualiti. Kenapa kau Islam ni? Kau bapak aku Islam. Jadilah Islam Melayu Isma. Kalau harap kau Isma. Listen. Isma. Alah. Orang boleh listen. Kan? Jadi jadi balik pembantu lah. Okey, jadi kita sekarang pada anak nilai hak asasi manusia kan. Dalam bab kejayaan, kita orang Islam ni, kalau anak jadi Perdana Menteri Malaysia, anak minta satu talk atau satu dialog dianjurkan oleh geng-geng sosialis. Jadi bukan persoalan pada anak. Dalam perlembagaan Malaysia ada sebut agama Islam boleh disebarkan, agama orang lain tak boleh disebarkan. Anak cakap tadi, kalau anak aku jadi Perdana Menteri, aku akan hapuskan akta ni, tapi aku ganti dengan akta baru. Dilarang menghalang orang berdialog dan menghalang orang debat tentang agama. Kita percaya tak Islam itu betul? Kita percaya tak agama Kristian itu betul? Kita tak percaya. Kita percaya kan agama Islam betul kan? Agama Kristian tak betul kan? Kita percaya tak Buddha tak betul? Benda betul ni pasti kau menang tak? Menang je. Kalau kita buat debat, agak-agak apa kau berlaku pada Kristian? Habis. Laku tak sekarang? UK cukup. Berapa banyak gereja telah buka di masjid. Gereja yang cerita anak ni buka masjid Malik sebab dia belajar sana. Sebab mingguan ada program bertukar. Pendakwa pergi ke gereja, minggu satu lagi padri pergi ke masjid. Pergi cerita agama. Kalau dekat Selangor, misalnya orang kata padri itu tak boleh wajib. Senang dia. Kan? Dia cerita padahal orang kafir boleh wajib sah tak? Sah tak orang kafir boleh wajib? Akan sakut. Itu buat basic tau dalam kafir kan. Buat tahabat. Okey. Kalau kita percaya Islam tak betul, kalau didialogkan, percayalah Islam pasti akan menang. Dan tu orang nampak saja buruk. Takut-takut orang Islam tu keluar daripada Islam. Takut-takut. Ingat Allah Ta'ala, dia kalau halalkan satu benda, mesti kebaikan dia banyak. Walaupun ada keburukan sikit. Allah Ta'ala kalau dia haramkan satu benda, ada kebaikan tapi buruk dia banyak. Betul tak? Ini lumrah tau. Dan kadang-kadang kita boleh menukar sesuatu perkara itu baik tak baik dengan sekadar persepsi. Atau nak timbul kadang-kadang fik idratul hissi, fik persepsi. Itu orang bisa contoh tau. Pelacur ni kalimah yang buruk, betul tak? Tapi orang guna kalimah pegawai perkhidmatan. Macam baik pula. Betul kan? Maknanya manusia ni boleh berubah dengan istilah dan juga dengan attitude. Undang-undang bukan cara untuk membaiki masyarakat. Undang-undang bukan cara untuk membaiki rakyat. Tapi rakyat boleh dibaiki dengan tarbiyah Arab bila. Ataupun dalam istilah lain, mengubah attitude, mengubah sikap. Macam mana kita nak mengubah sikap? Boleh berlaku tak? Boleh berlaku. Kita datang kat Malaysia, kita pergi dekat KL, sampau sepah seolah KL. Pernah tak kita bayangkan kat Amerika sebenarnya? Kita pergi kat Barat, kita pergi dekat China, kita pergi kat Jepun, kita pergi kat Korea kan? Kita pergi kat Korea, zaman yang pusing, nak tidur betul gambar di Korea. Sebab dia bina satu attitude. Apa attitude dia bina? Kita duduk jalan, ada orang buang sampah, semua kat tengok dia. Buang sampah. Tengok aku. Kita pun balik dia sampah.
Attitude dibina memandang jijik kepada pembuang sampah. Last sekali bandar dia bersih tanpa habis duit, tanpa buat undang-undang, siapa yang buang sampah kena bayar RM1,000. Nampak? Masyarakat itu boleh diubah dengan attitude, bukan dengan undang-undang. Faham? Sejarah Malaysia pun ada. Cuba kita tengok filem-filem tahun 60-an. Tengok cerita Piramli, Alibaba, Budak Lapuk, Doremi, apa lagi? Budak Lapuk ni, Pendekar Budak Lapuk. Dia cakap maki tau. Kau ni bodoh. Itu bukan nasi. Itu bukan nasi. Itu nenek kau. Ayat Piramli kan. Tapi masa tu ayat maki ni adalah satu gurauan. Betul tak? Orang tak pernah ambil serius dengan ayat-ayat maki dulu. Tapi attitude tu dah dirubah. Orang sebut nenek kau, kau hal. Tak? Jadi attitude tu dah berubah. Pasal tak? Jadi serupa juga bila kita nak sebarkan Islam dekat Malaysia. Kita nak sebarkan Islam ni kena bina attitude. Attitude orang nak kepada Islam. Kita ada timbulkan credibility, debat agama. Kalau kita berjaya buat ni, percayalah Islam akan berkembang hebat. Dubai nak pergi Dubai pun. Antara negara yang semua nak pergi Dubai. Sebab negara dia bersih. Best dulu. 4 hari dulu rasa tak nak balik. Pergi rasa tak nak balik. Balik tu menyesal lagi. Gitu kan. Anda pergi Dubai, dia sana dia ada masjid Syiah. Kita mana Syiah ada. Bukan masjid Qadiani pun ada. Apa? Ada gereja, dia mudah. Ada tanyalah kawan kita sini tu, dia kata sini ni apa-apa pun yang boleh mendatangkan duit maka akan diizinkan. Itu Dubai, dalam negara luar kan. Oh gitu. Tapi perkembangan Islam kat sana kuat berlaku. Sebab di sana ada program tahunan dipanggil sebagai pendakwah-pendakwah seluruh dunia datang dekat situ pergi cerita Islam. Antaranya Dr. Zakir Naik. Antaranya kalau kat Malaysia ni Ustaz Husin Yi. Sesi kita lah tu. Kita ni tak manfaatkan langsung orang tua tu. Tapi orang tua tu berdakwah kat negara luar. Ramai masuk Islam kat tangan dia. Kristian datang bincang pasal agama dia. Islam datang cerita pasal agama Islam. Dengar di antara dua, berapa ramai orang Dubai yang asal bukan Islam masuk Islam. Sebab tu anda rasa bila hak asasi manusia ialah peluang yang paling bagus untuk digunakan untuk kita menyebarkan Islam. Anda ambil peluang. Anda sebut tadi kan, berfikir ada 5 step: peristiwa, pemikiran, perasaan, tindakan, akibat. Pemikiran tu ada positif, ada negatif. Apa-apa pun tengok positif. Positif kita akan ada perasaan dan kita akan bertindak untuk dapat keuntungan. Boleh insya-Allah. Jangan takut. Kalau kita agama betul, teruskan menceritakan kebenaran. Anda tak nak takut tau, sebab anda musuh ramai. Dalam Facebook tu tak nak maki aku. Tapi percayalah, kawan-kawan nak maki anda dulu kuat, ramai dah jadi kawan. Ramai. Sebab anda open. Ini nombor telefon saya. Sila telefon saya. Tak apa ni kita jumpa. Pergi jumpa. Sembang-sembang. Apa pula dengan Ustaz lain? Aku kena laku kan? Aku lagi berapa kali? Jadi baik mempertahankan kita sendiri. Kan? Jadi kena berani kalau kita rasa betul-betul Allah jalan dia, insya-Allah Allah Taala akan bagi kebaikan untuk kita. 2. Yang ketiga, sosialis. Ana letak sosialis sebagai kita bertoleransi dengan orang. Sebab kita ni hidup takkan boleh sama, pasti ada perbezaan. Tak payah kita jauh, kita dengan bini kita tak sama. Siapa ke kita dengan bini kita? Yalah tak sama lah, perempuan kita lelaki. Kita mereka adalah kan. Ada tak sama tau. Walaupun masa bercinta, I suka balik hijau. You, I pun hijau juga. Apa you tu? Padahal nipu. Lelaki kita, hijau lah, aku biru tu. Sudah macam tu tau. Tapi Islam ni ajar toleransi tau. Hormat perbezaan. Hormat perbezaan. 2-3 fakta. Kalau kita cerita perbezaan sesama orang Islam, Nabi SAW masa pergi bagi tahu kepada para sahabat, Nabi kata la yusalliyanna ahadukum al-asra illa fi Bani Quraidah. Jangan orang sembahyang asar kecuali kamu dah sampai di Bani Quraidah. Datang dengan sahabat pergi tengah jalan tak sampai lagi Bani Quraidah, azan asar. Satu geng kata kita sembahyang sini. Satu kata tak boleh, sembahyang kat sana. Yang geng kata kita sembahyang sini juga. Nabi kata masuknya jalan cepat, asar sampai ke sana. Geng kita tak, Nabi suruh sembahyang asar ke sana. Kalau sampai isyak kita qadha asar ke sana. Dapat tahu ke Nabi? Fine, okay, cool, dulu okay. Maknanya Nabi Muhammad ajar hormat perbezaan. Dan Nabi Muhammad juga ajar perbezaan antara kita dengan orang bukan Islam. Buktinya
Nabi Muhammad SAW sebut, man zalama mu'ahidan awin ta'tasahu, barang siapa yang menzalimi orang bukan Islam ataupun mengurangkan hak dia, atau kallamahu fawqa taqatihi, ataupun membebankan kepada luar daripada kadar kemampuan dia, fa ana hajijuhu yaumil qiyamah, akulah penghujahnya akhirat nanti. Ni kalau kita baca perkataan ini tanpa disandarkan dengan perkataan Nabi di awal, orang akan tuduh kita ni pluralisme. Betul tak? Akhirat nanti aku pertahankan orang bukan Islam. Ini pluralisme. Yang begitu-begitu dah namanya isma. Cik. Padahal Nabi Muhammad sebut. Itu nak gambarkan ada toleransi antara orang Islam dengan orang bukan Islam. Nampak kan? Kita belajar kan? Kita sendiri dengan sesama kita, dengan isteri kita, mesti ada perbezaan. Anak cakap kita kan? Anak seorang manusia yang suka makan sotong. Orang Syiah mesti marah anak banyak. Orang Syiah makan sotong. Anak kawan ramai, orang Syiah rekod dekat kedai, anak minta sotong. Marah orang Syiah. Oh, dia makan sotong, tak ada hormat aku sebagai orang Syiah. Dia mampus dengan kau. Kau dah makan. Pasal lah. Kau kena hormat lah. Kau dah makan tak kan? Kerja kan? Makan sotong. Isteri anak tak suka makan sotong. Bini lah. Dia suka makan udang. Anak pula tak suka makan udang. Kan dah tension. Jadi hal. Jadi toleransi. Macam toleransi, anak akan mempertahankan kesotongan anak. Bila anak, isteri anak dia tak boleh mempertahankan keudangan dia. Tak boleh. Jangan nak buat toleransi. Anak beli sotong, isteri anak beli sotong dan udang. Bini anak masak udang dan sotong dan udang. Nampak? Toleransi baru selesai. So sadis, dengan kita memang ada perbezaan. Tapi perbezaan itu jangan dimusuh-musuhkan, kawan-kawankan. Jangan dilawan-lawankan, tapi dikawan-kawankan. Titik kesamaan, jom kita bersama perbezaan. Kau cakap sama dengan kau, aku cakap dengan kau. Saya salah kan? Saya boleh bina negara insyaAllah. Dia buat ideologi dia, kami nak buat dasar ni. Aku nak cakap, aku nak buat dasar aku pula. Okay, fine, demokrasi dia. Kita kempen. Kalau majoriti menang, aku hormat kau punya pandangan. Kalau aku menang, kau kena hormat aku. Nampak? Tiba-tiba aku tak menang, aku diberikan hak orang golongan minoriti untuk kempen, untuk menangkan ide aku. Dan satu masa aku menang, kau pula kena hormat. Selesai insyaAllah. Okay? Selesai insyaAllah. Perbezaan tidak akan berlaku. Okay. Calon bukan, okay, satu tempat calon pas DHPP, Dewan Himpunan Keislaman. Dia Kompas. Kan, Dewan Himpunan dia Kompas. Dr. Mujahid, Ustaz Khairul bisa betul. Jadi mulai. Okay. Jadi kita sekarang DHPP antarlah satu calon untuk orang bukan Islam. Datang pula ISMA, dia nak mengalahkan PAS. Kita tolak lebih ke persepsi ya, buang ke persepsi. Anda dah sebut tadi awal pembentangan tadi, anda dah sebut kita sekarang bergolak sistem tau, bukan ini. Kita bertemu ni kerana sistem. Kalau sekiranya calon PAS tak menang, kalau PAS tak menang Pakatan Rakyat itu sendiri tak menang, sistem kita akan kekal dengan buruk. Betul tak? Sistem kita akan kekal sebagai buruk. Kita nak tukar sistem. Kalau undi Cina itu boleh menyebabkan, undi bukan Islam itu boleh menyebabkan sistem negara boleh berubah, maka kita kena undi orang bukan Islam. Bukan kerana orang, tapi kerana sistem. Kita nak baiki sistem. Itu yang paling penting. Kena beza negara demokrasi dengan negara monarki. Tadi awal-awal kuliah tadi kita disebut tentang dimensi hukum. Antara dimensi yang disebut tadi, faktor. Faktor tu pula ada 3. Tempat, masa dan juga kondusif kan. Kondusif tu politik antara saja. Faktor negara demokrasi ataupun negara monarki. Monarki ni seorang raja memerintah, dia menentukan dasar. Dan orang tak ada kata apa. Tapi kalau dalam negara demokrasi, rakyat yang menentukan dasar. Macam mana rakyat menentukan dasar? Dia undi calon. Kalau golongan tu majoriti, dia boleh buka dasar pemerintahan. Okey, apa dasar pemerintahan yang nak dicadangkan? Namanya manifesto. Jadi, undi calon orang bukan Islam yang adil, jangan undi calon orang Islam yang zalim. Allah Ta'ala tolong negara yang adil walaupun negara itu kafir sekalipun. Allah Ta'ala akan tolong negara yang zalim walaupun negara itu Islam sekalipun. Allah Ta'ala akan tolong calon bukan Islam dan kita lepas. Allah Ta'ala akan tolong calon orang Islam daripada semua. Itu contoh lah betul-betul tu. Tapi kalau betul tu masalah ni. Okey, apa masalah dengan Najwatik Anda tak faham. Najwatik dan jual tip. Tak tahu lah.
Mana tahu satu masa nanti ada kahwin dengan dia? Orang mesti cemburu ni. Dan anak ni tak ada apa, anak tak ada skandal, tak pernah kenal dia. Cuma ada suka kacau, ada suka Facebook sebut nama dia. Dan bila dia semua orang senyum, tengok anak. Nanti dia tahu senyum. Disebabkan orang suka senyum, anak bila sebut Nabi Latif, disebabkan itu anak suka up status pasal Nabi Latif. Itu dia tak boleh benda tu kan. Ustaz ada skandal ke ada. Sorry, minta maaf. Gitu. Sebelum ni bisa sekali hari, tapi ada tension lah dengan kursi dari baik. Okey, isu kursi, isu bobo ni kan. Dia macam ni, anak politik anak faham. Anda dah sebut tadi kita ada ma'latul af'al. Kita kalau politik, kita kena fikir implikasi apa akan berlaku di masa akan datang. Ini nombor satu kita kena fikir. Kita jangan buat satu benda yang datang implikasi yang buruk kepada kita. Kita buat apa-apa pun pastikan mendatang kemaslahatan kepada kita. Bahayanya kalau kita buat satu benda yang kita anggap sebagai halal, tiba-tiba bila kita kalah, golongan musuh pula buat benda yang sama terhadap kita, kita pula kata benda itu haram. Masa kita buat, kita kata halal. Orang lain buat, kita kata haram. Adil tak sikap ini? Itu tidak adil. Macam piramid pula dengar. Itu tidak adil kan? Padahal kita kalau nak buat satu benda, pastikan kalau kita boleh buat benda tu, orang lain pun boleh buat benda tu. Kalau kita tak boleh, kalau kita marah orang lain buat benda tu, kita pun jangan buat. Anak bimbang akan datang, geng yang Muslim Mubarak naik, dia buat benda yang sama, dan dia hapuskan geng-geng ikhwan muslimin balik. Orang yang begitu. Itu kebimbangan yang paling kita kena fikir dalam isu politik di Mesir. Itu kebimbangan. Sebab tu kalau boleh ambil side macam Bolushi, ambil side. Dia tak pergi dengan pembinaan syariah, dia pergi dengan macam kita kat Malaysia lah. Kita bincang pasal keadilan dulu, tapi masa sama bagi penerangan pasal Islam. Dan orang pun nampak Islam ni baik. Dan sekarang Syekh Manushi, dia abang mak tak sabar pergi Malaysia kan. Dia pergi, dia balik telefon anak Islam ni. Ustaz nak jumpa, dia 3 tahun tak jumpa, dia buat ni. Masa buat macam tu kan, kalau tak jumpa 3 minggu, dia telefon 3 tahun, dia kata tak jumpa. Ni abang mak jumpa dengan lah. Mana abang mak, dia nak ni minum teh, pergi minum teh, dekat Kuala Lumpur. Dia kata aku pergi Malaysia ni, aku jumpa dengan Syekh Manushi. Betul bercerita mat. Dia kata yang untuk lawan dia sekarang ni bukan geng sekular, dia lawan dia geng Islamis. Dia nak buat boost governance, rasuah tak, nak buang rasuah, nak buat negara yang bagus, negara yang tidak ada unsur kezaliman, dakwah yang bebas. Yang lawan dia tu Islamis, geng Salafi. Kenapa Salafi macam subat kan? Bukan semula separuh-separuh Salafi. Kan? Nanti Salafi ni insya-Allah okey, bersih dah okey. Yang subat ni patut balik ni kot. Dia masalah. Okey, dua yang terakhir sekali pada isbah. Untuk sultan. Bagus tak pandangan tu? Anda terima je sebagai benda sementara yang kita buat. Sebab sultan itu sendiri tu dia ada satu mudarat yang lagi besar, iaitu perhabis duit ayat. Sebulan gaji 60,000 tau tak? 70,000 gaji sebulan. Buat apa seronok lah, goyang-goyang kaki je. Anak kena panggil ke polis ni lah. Anak pergi bergaduh dengan polis, dekat oleh polis. Dia tunjuk dia punya statement. Dia kata, apa perasaan kau kalau bapak kau kena hina? Dia cakap anak. Anak kata kalau dia tak nak hina, dia jadi bapak dah dengan jadi sultan. Dia cakap, polis tu juga. Dia kata, baru faham. Dia buka statement anak. Ada 4 statement. Yang pertama dia kata setan. Yang kedua kata bodoh. Ada nasi lah. Takkan buat tak tahu di mana kan. Bodoh. Yang ketiga, anak kata dia buat beda gaya. Yang keempat dia kata dia Fir'aun. Itu 4 kan. Setan. Anak kata setan ni adalah dalam Islam macam kullu mutamarid minal jin wal insi wal hawa kullu syai' wa syaitan. Setiap yang jahat, jin ke dia, binatang ke dia, apa pun kalau jahat, setan. Manusia jahat, setan. Setan dikenali, namanya Allah. Okay. Syaitan. Sebab syaitan ni definisi dia dalam kitab tafsir At-Tabari kullu mutamaridin minal jinni wal insi wad dawabi wa kulli syai'in fa huwa syaitan. Semua yang jahat, jin ke dia, binatang ke dia, manusia ke dia, setan. Kalau dia jahat, orang setan, jin setan, Allah setan, semua setan kan. Setan dikenali dan tidak dikenali. Jadi orang ikut Nabi itu bukan setan. Orang yang menjanggahi Nabi setan. Nabi kata, anak kecil itulah. Nabi kata dalam hadis, fa inna sahibil haqqi maqalan. Sesungguhnya Allah Taala memberikan hak bersuara bagi orang ada hak. Nabi sebut tiba-tiba sultan kita kata, jangan bagi ruang bersuara menjanggahi Nabi, setan.
Dekat dia. Dia boleh kata, yang tu aku boleh terima lah. Pada polisi. Satu. Yang kedua isu, anak kata bodoh. Anak kata bodoh, lawan dia pandai. Orang yang pandai agama itu pandai. Kalau orang itu tak pandai agama, dipanggil apa? Bodoh. Betul kan? Boleh kata? Betul. Okey, Sultan kau pandai agama tak? Tak pandai. Jadi bodoh lah. Bodoh. Betul kan? Betul lah. Yalah, saya pun bodoh agama. Mengaku boleh tu. Bodoh agama. Yang ketiga, anak kata pengabdi ayat. Anak kita tanya polis tu, kau berapa sebulan gaji? Kau ada berapa gaji sebulan? Dia aku tak ada. Bagi tahu terang, tak kawan juga. 4,000. 4,000. Anak kata dia tu 67,000 gaji sebulan. Ambil gaji tu bagi pada tuan. Lagi baik. Sebab buat dia tu bidu. 3. Yang keempat, apa dia? Fir'aun. Anak kata anak tidak mengkafirkan dia, tapi Fir'aun nama perangai. Fastaqaffa qaumahu fa'allahu. Dalam surah Al-Hujurat Al-Hujurat kata ayat dalam Quran Allah Taala sebut Fir'aun dia merendah-rendahkan akal manusia. Lalu rakyat ikut, dan rakyat yang ikut itu adalah golongan-golongan yang fasik. Merendah-rendahkan akalnya apa? Imam Ibn Katsir sebut merendahkan kefahaman. Ditutup ruang untuk rakyat nak cakap. Nabi agak jadi bijak, bagi ruang cakap, bagi orang hak. Nabi yang kita ni pula, sultan kita kata jangan bagi ruang hak cakap. Maknanya itu macam Fir'aun lah. Dia pun, ya ke? Dia boleh Islam. Dia pun dah jam. Dia pun dia bagi ke seorang SP, kau uruskan ustaz ni. Dia pun bagi ada laptop, anak pun type. Anak type tu, anak maki pula dalam Quran. Siapa yang Quran dalam tu? Cerita, anak tunjuk ke Syamra'i, Syam Ra'i blog. Kau ni gila. Sebab dia lagi gila. Allah Allah.